Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Kepada para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan kepada para penonton FB, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Ya, semoga mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kesihatan kepada ahli keluarga anda dan kita semua insya-Allah. Baik, pada hari ini saya akan sambung daripada semalam bab mengenai tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab mengenai semalam tu kita ketahui bahawa Allah yang Maha Esa. Dan seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diterangkan jaddidu imanakum ya, kata Rasulullah, perbaharuilah iman kamu. Maka para sahabat tanyalah, kaifa, bagaimana? Kata Rasulullah, kata baginda, aksiru min qauli la ilaha illallah. Ya, perbanyakkanlah iaitu dengan baca kalimah la ilaha illallah ataupun ucapan la ilaha illallah. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimah la ilaha illallah ni ialah tu kalimat tauhid ya, iaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga dipanggil kalimat thayyibah, itu yang baik ya, dan selalunya kalau tahlil pun juga disebut la ilaha illallah ya. Maka di sini saya berkongsi dengan para jemaah ya bab mengenai tentang ayat ini la ilaha illallah dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang dipetikkan di sini. Saya ingin berkongsilah di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, seutama-utama ucapan yang pernah ku sebutkan, begitu pula para nabi sebelumku, ialah la ilaha illallah. Ya, ke di sini para nabi dan rasul ya disebutkan sini ucapkan la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, itu mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ni berapa banyak kali yang kita sebut la ilaha illallah ya tuan-tuan dan puan maka di sini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini fadilatnya banyak sekali ya, bukan hanya mengetahuikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau contohnya tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, kalau dululah contohnya sekolah ya, kalau datang sekolah lambat, contohnya prefect kat luar akan tulis ya, kalau macam datang lambat kan, dia tulis kan, ni orang datang lambat. Ya, begitu juga dengan amalan kita tuan-tuan dan puan, iaitu malaikat raqib dan atid ya, tulis amalan orang tu mana yang baik dan yang tidak baik. Maka diterangkan di dalam hadis ini juga mengatakan ya, di mana dalam kitab ni di hadis mengatakan bahawa riwayat yang lain menunjukkan kelebihan ucapan la ilaha illallah banyak sekali dan sudah terkenal. Maka di sini tujuan kita menyebutkan kelebihannya di sini ialah untuk mengingatkan, bukan untuk dihitung. Memadilah untuk mengenakan kelebihannya bahawa ialah kalimah yang mesti diucapkan jika seorang hendak memeluk Islam Macam la ilaha illallah itu orang yang nak masuk Islam pun dibacakan la ilaha illallah. Dan begitu juga nescaya memulai kebahagiaan yang abadi yang tiada celaka lagi sesudah itu, dan kita mengatakan ya. Maka bahawa di sini mengatakan sebuah riwayat yang lain, anal ba'da idza qala la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyiati fi sahifati illa mahatha hatta tajida hasanatan fataskuna ila janbiha. Ya, artinya bahawasanya seorang hamba bila menyebut la ilaha illallah, maka setiap la ilaha illallah itu melintasi sesuatu kejahatan di dalam buku catatannya, melainkan dipadamkannya sehingga ia menemui sesuatu kebaikan lalu ia berdiam di sampingnya. Ya, maka diterangkan sini seperti saya kiaskan tadi. Kalau dulu contoh sekolah, kalau masuk lambat akan ditulis, dicatat oleh prefect ataupun guru, datang lambat ya. Ini saya kiaskan saja. Maka di sini juga ya, kalimah la ilaha illallah kita yang tidak baik oleh malaikat yang menulis yang kejahatan, maka perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Ya, mungkin kalau kita jarang nak dengar dalam hadis-hadis ini, kerana apa? Mungkin dalam kuliah-kuliah begini satu perkongsian untuk kita dapat ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Kadang kita jahil, ya, kita buat salah.
di mana antara satu tips yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu untuk dipadamkan catatan yang jahat dalam kita, yang tidak baik dalam amalan kita dengan perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Ya, seperti tadi diterangkan kata Rasulullah, perbahagilah iman kamu. Di antara sebab-sebabnya iman itu supaya kita baca la ilaha illallah itu supaya kita dihilangkan dipadamkan amal catatan yang tidak baik dalam kitab kita yang tidak baik yang dicatatkan oleh para malaikat. Ya, begitu juga dengan riwayat yang lain dikatakan, andai kata diletakkan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan seisinya di daun timbangan dan diletakkan ucapan la ilaha illallah di daun yang lain, nescaya neraca yang la ilaha illallah akan menjadi lebih berat, tuan-tuan dan puan. Ya, maka di sini kalimah la ilaha illallah tu sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu juga dalam hadis Ibnu Khuzaimah, ya, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah maka dia pasti akan masuk syurga. Maka di sini juga diterangkan bagi orang yang contohnya kalau orang nak meninggal, ya, kita diajarkan untuk supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah dan mudah-mudahan mendapat kalimah la ilaha illallah itu, mudah-mudahan dia akan masuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kerana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting, tuan-tuan dan puan. Jangan sekali kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana syaitan ni memang kata orang tu suka menyesatkan, ya, iaitu keturunan Bani Adam, iaitu kita semualah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tipu dayanya, ya. InsyaAllah kalau saya ada masa saya akan berkongsi dengan para jemaah dan kitab Imam Ghazali di mana ialah banyak kisah-kisah yang dapat kita pelajari, ya, di mana tentang mengenai hawa nafsu, tipu daya syaitan yang menghasut kepada manusia, bagaimana kita nak mengelakkannya dan jauhkan daripada sifat-sifat terkeji, ya. Dan kita mudah-mudahan kita mengamalkan dengan sifat-sifat yang terpuji yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para jemaah, ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab mengenai pembaharulah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana tauhid itu adalah sangat penting, ya, untuk sebagai satu pasport kita untuk masuk ke dalam syurga, tuan-tuan dan puan. Ya, ini satu pasport yang masuk ke dalam syurga itu kalimah la ilaha illallah. Dan kita sebagai hamba Allah ni berapa banyak yang kita dapat zikir kepada Allah la ilaha illallah, ya. Baik, saya rasa hanya perkongsian sedikit ini sahaja tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengesahkan kepada Allah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan insya-Allah kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah, mudah-mudahan ini menjadi satu pasport kita masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para jemaah, mudah-mudahan ini beri manfaat kepada anda dan saya sendiri. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.